Test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers pedagang Java.com. Hari ini Pak Cik berkesempatan untuk berkongsi lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk, iaitu rahsia teknik dividen saham yang bakal meremangkan tengkuk anda. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam blog saya dan saya pun baru post. So ini adalah video tutorial untuk technicality lah, yang mana kalau saya nak letak gambar semua renyah lah. So saya buat satu video. Okay, ada 5 step yang tuan-tuan kena ikut. Yang pertama adalah perbetulkan objektif kewangan. Yang mana kita tahu dalam teknik dividen saham ni, yang penting adalah kita kejar pada dividen dahulu. Next adalah capital gain. Capital gain adalah sebagai bonus. So automatically kalau tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada dividen, secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang pelabur dan bukan seorang trader. Dan time frame seorang pelabur ni adalah lama lah, setahun, 2 tahun. Tapi most of it kita ambil 1 tahun lah. Sebab kita nak ikut macam ASB punya style kan, bayar faedah setiap tahun, betul tak? Tapi dividen dalam saham ni mungkin dia bayar 2 atau ke 3 kali, atau mungkin 4 kali dalam 1 tahun. So betulkan objektif kewangan anda, yang mana untuk teknik dividen saham ni, tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang pelabur dan bukan seorang trader. Jangan terlalu fokus kepada paper loss of capital gain. So fokus utama anda adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin unit saham dari syarikat yang proven pada harga yang murah untuk memaksimumkan keuntungan dividen anda. So kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat banyak unit saham dalam satu syarikat tu, maka makin tinggilah dividen yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Okey, langkah kedua adalah untuk pilih syarikat yang baik sebelum membeli saham. Jadi apa kriteria syarikat yang baik? Ini kriteria dia, ada 4. Yang pertama adalah mempunyai net margin yang baik. Yang kedua, mempunyai kadar hutang yang baik dan tak menjejaskan cash flow. Nombor 3, ada mempunyai dasar pentadbiran yang baik dan memaksimumkan penggunaan aset untuk jana keuntungan. Dan yang keempat, syarikat tu mampu untuk bayar dividen pada kadar yang menarik. So kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat screen satu syarikat yang mempunyai 4 kriteria ni, itu consider sebagai syarikat yang mempunyai saham value stock. Seterusnya, okey, langkah ketiga, kita akan screen semua saham-saham yang ada kat bursa ni menggunakan stock screener daripada TradingView. Kita tahu saham kat bursa ni ada 900 lebih. Agak mustahil untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bedah ataupun kaji satu-satu tanpa menggunakan stock screener. Jadi kat sini saya akan tunjukkan macam mana untuk setting stock screener. Tuan-tuan boleh layari www.tradingview.com/screener. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan register lah TradingView ni secara percuma, tak bayar apa-apa pun. Jadi ini adalah dia punya kriteria yang kita akan gunakan untuk screening. Saya padam dulu dan saya akan memula daripada awal untuk bantu tuan-tuan macam mana nak setting. Sekejap Okey, ini kita consider sebagai kosong. Jadi macam mana tuan-tuan nak pilih? Tuan-tuan dan puan klik 3 kolom yang kat sini, ada 3 tindik ni. First kali tuan-tuan type PE untuk dapatkan PE ratio. PE price. Okey, ni price to earning ratio TTM. Okey, dah dapat. Kemudian yang seterusnya adalah debt to equity ratio. Dah dapat. Kita tengok balik apa lagi yang kita nak. ROE, quick ratio, nak baju. Okey, lepas tu tuan-tuan cari ROE, return on equity. Tuan-tuan klik.
Dan seterusnya apa tadi, ROE quick ratio. Tuan-tuan type je quick ratio. Okey, keluar quick ratio, klik. Seterusnya adalah net margin dengan dividend yield. Net margin, okey, dan yang terakhir adalah dividend yield. Okey, ini adalah 1 2 3 4 5 6 kolom screening yang tuan-tuan perlukan. Kemudian tuan-tuan klik dekat tanda macam candlestick tepi ni. Kat sini tuan-tuan letakkan setting yang telah saya bagi tahulah. Untuk price to earning ratio PE ni kita akan pilih below or equal, value dia 20. Lepas tu dia akan masuk. Lepas tu debt to equity ratio still pakai below or equal, value dia 2. ROE pilih above or equal, value 10. Q ratio above or equal, value 1. Net margin above or equal, equal, value 10. Dan above or untuk dividend yield above or equal 0.01 pun sama. Jadi tuan-tuan boleh tukar kepada ni lah. Weekly okey lah ni, dia tak ada beza sangat pun. Okey, kat sini lepas dia buat apa ni, stock screener dah buat dia punya screening tu, dah filter semua result. Tuan-tuan akan nampak ada 26 syarikat yang mempunyai kriteria yang kita ingini. So ada 26 value stock yang boleh kita pilih. Bagi umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan kena buat lagi satu filterization, iaitu kena filter stok tu adalah syariah compliance. Malangnya dalam trading view ni dia tak ada untuk filter syariah tu Sekejap saya tengok maksa. Okey, ada lagi 3 minit. Okey, dah dapat semua. Jadi tugas seterusnya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena tengok satu persatu apa ni, saham ni, chart saham-saham yang ada ni, 26 match ni. Sebab tuan-tuan dan puan-puan tak akan nak apa ni nak buy semua saham ni, melainkan tuan-tuan dan puan-puan ada banyak duit lah nak buat ada banyak duit atau fund yang boleh tuan-tuan laburkan. Saya pilih macam satu chart, iaitu chart Ajinomoto. Jadi dalam chart ni apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan apa ni, tuan-tuan dan puan-puan fokus adalah, yang pertama, pastikan overall price tengah turun. Second, overall graf dividend sedang naik. Dan third, tunggu price break kawasan upper BB. Okey, cara nak setting adalah tuan-tuan pergi je kat financial ni, type je dividend, dan tuan-tuan pilih dividend yield, pilih quarter dengan annual. So tuan-tuan akan dapat dua graf kat bawah ni plus dengan graf price. Jadi kat sini tuan-tuan nampak overall Ajinomoto, overall price menurun, dividend overall menaik. So Ajinomoto ni consider a good counter to buy. Jadi seterusnya adalah kita nak tunggu price break kawasan upper BB. Bila ada break kawasan upper BB, so this is the best price yang kita masuk, dan price mungkin akan naik. Kita nak minimumkan kita punya timing untuk capital loss yang kat sini ni. So kita tunggu yang permulaan uptrend. If price terus jatuh ataupun naik ke jatuh ke, kita biarkan saja, sebab kita punya matlamat adalah dividen dan beli sebanyak mungkin unit saham dalam syarikat yang ada value stock ni. So tuan-tuan akan beli pada harga RM72.2225. Okey, lepas dah buat langkah buat, dan langkah kelima tuan-tuan akan buat diversifikasi portfolio. Yang ni tuan-tuan kena buat satu-satu lah, memang banyak kerja lah. Dan tuan-tuan akan sekejap Okey, tuan-tuan akan buat jangan punya filterization, dan akan asingkan ikut kategori. So itu saja untuk teknik dividen saham. Diharap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam perjalanan tuan-tuan dan puan-puan dalam pelaburan saham itu sendiri. Sekian, terima kasih. Minta maaf sekiranya video ni agak tak komplit. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.